Waqqas, dia kerja, dia menyebarkan Islam. Akibatnya satu negeri Islam. Berapa banyak pahala dapat pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik-beradik Sahlu yang mewakafkan tanah mereka untuk dijadikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu anak yatim 2 orang punya tanah, diserahkan pada Islam buat Masjid Nabi yang pertama. Sekarang berapa bilion umat Islam yang semayang dalam masjid dia, berapa banyak pahala dapat pada 2 anak yatim itu. Kita hari ni kedekut nak wakaf, menggelotar nak wakaf, berkira-kira nak wakaf. Bagi RM1 minta sebuah mahligai dalam syurga. Cerdik lah tu. RM1 pun ustaz dapat mahligai ustaz. Iyalah, kalau RM1 pun dapat, kalau sejuta. Ada orang tak kedekut duit beli kereta, padahal kereta bukan harta yang boleh mengekalkan nilai harta semasa dibeli, tetapi yang meningkatkan jumlah pembelian harta ialah wakaf. Tuan-tuan beli rumah, ada orang kata nilai rumah tak rugi ustaz, lagi mahal ustaz, lagi mahal. Tak, bukan nilai rumah, nilai yang paling mahal ialah wakaf di hari kiamat. Wakaf di hari kiamat. Sebab tu kena wakaf, cari jalan. Kita tak sangka apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita akan dapat dengan sebab kita berwakaf. Tuan-tuan ada tanah, jangan kedekut. Bila kita mati, belum tentu anak wakaf atas nama kita. Tah dijual dengan dekat Tokyo, China mana tak tahu, akhirnya dibuat kasino, buat dandut punya tempat, buat disco dut punya tempat. Kita pun duk disco dalam kubur. Kita ingatkan anak ni aku nak bagi ke anak aku, dah dia tak ingat. Dia kata ni kalau aku jual dapat 2 juta, 3 juta. Kalaulah kita wakaf, berapa banyak kita dapat? Ni yang sama-sama tuan-tuan fikir. Cuba tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, Amru al-As. Mereka berjihad, mereka keluar berjalan. Akhirnya Amru al-As mengislamkan orang-orang Mesir. Berapa juta sekarang orang Islam di Mesir sejak zaman Amru sampai zaman sekarang? Bilion tuan-tuan. Bilion dapat pahala kepada Amru al-As tanpa dia duga yang apa dia buat itu sebenarnya cukup besar di sisi Tuhan. Kemudian diutuskan pula Saidina Abu Bakar kepada Khalid, hendaklah lekas bawa setengah tentera yang sama-sama dengan kamu itu, pergi lepaskan tolong tentera yang berperang di negeri Syam. Maka Khalid pun pergi dan tinggal gantinya menghentam Parsi, panglimanya bernama Al-Muthanna bin Harithah, sehingga dapat khabar kematian Saidina Abu Bakar dan digantikan pula oleh Saidina Umar menjadi khalifah Rasulullah. Mula-mula Saidina Umar, Saidina Abu Bakar utuskan Khalid ke negeri Iraq. Bila menang di Iraq, peluh pun tak habis lagi, menitik tak kerin peluh lagi. Saidina Abu Bakar utuskan Khalid pergi pula ke Syam, kerana umat Islam terkepung di sana oleh kerajaan Rom. Tinggal separuh tentera di Baghdad, bawa separuh lagi tolong tentera Islam di Syam. Khalid tak bantah tuan-tuan. Pasal apa tak bantah? Pahala nak bantah apa? Kalau kita ni tuan-tuan, anak-anak ni bantah yang mak suruh. Baca Quran man, baca Quran. Semalam dah baca. Nampak tak? Bantah saja. Pahala bantah buat apa? Pasal apa nak bantah pahala? Baca Quran. Kadang-kadang suami ajak isteri pergi mengaji, bantah isteri. Mengaji orang nak pergi pasal malam. Mengaji tiap-tiap hari, ada pasal malam seminggu sekali, fikirlah sama. Mengaji. Bantah buat apa pahala? Ya Allah, bawang di mana-mana boleh beli, apun balik mana-mana pun boleh beli, kerupuk lekor bila-bila boleh beli. Tapi ilmu macam kita ni tuan-tuan, jarang-jarang dapat. Malam mengaji, bantah juga. Bantah buat apa pahala? Jangan bantah. Benda yang pahala jangan bantah. Sain aja. Apa susah? Kan apa susah? Sain aja. Ya Allah, jangan marah akak ya, sabar-sabar je. Kadang-kadang kita marah benda yang berpahala. Memang kena marah lah ustaz. Kenapa pula suami saya masa dia nak menikah tu ustaz, dia kata duda ustaz. Kematian isteri anak 4. Tu yang saya geram. Saya tahu dia nak kahwin, malah saya tahu dia berkawan dengan satu perempuan. Memang saya izinkan. Saya suruh dia kahwin, saya tak bantah ustaz. Buat apa bantah? Saya dah mengaji dengan ustaz.
Saya dengar ceramah ustaz. Habis tu kakak pergi masa kenduri dia. Pergi, kakak lah yang iring dia ustaz. Tu kenapa kakak tak macam bantah pula ni? Macam mana kakak tak bantah? Dia kata akak dah mati. Dia bagi tahu dekat qadi tu akak dah mati. Itu yang akak geram tu. Macam mana akak tahu dia kata akak dah mati? Akak pergi pejabat agama, tengok borang dia. Duda anak 4. Hai ya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak menikah pun buat elok-elok. Janganlah tipu-tipu. Orang perempuan ni pantang ditipu. Sekali tuan-tuan tipu, dia tak percaya dah. Dia dah bagi kepercayaan, bagi pada kita semua. Korban habis dah tuan-tuan untuk suami. Tiba-tiba bapak-bapak tipu dia, marahlah dia. Abang-abang tipu dia, marahlah. Orang perempuan ni jangan tipu. Cakap elok-elok. Orang perempuan ni pantangnya apa? Berkasar, pukul, jangan. Tuan-tuan sepak dia sekali sampai mati dia ingat. Sebab tu tuan-tuan kalau nak minta menikah lain, minta pelan-pelan, slow-slow. InsyaAllah dia bagi itu aja. Lepas tu tengoklah, gunting pun ada, cuka pun ada. Pilih nak mana satu. Baik. Kemudian Abu Bakar wafat. Bila Abu Bakar wafat, Umar naik. Bila Umar Al-Khattab naik, dikirim lagi Sayyidina Umar akan tenteranya menolong menghentam Parsi. Maka berhentamlah mereka sampai beberapa kali perang, sampai dapat kemenangan muslimin mengambil setengah daripada Parsi. Dan selepas mereka sampai kepada pemerintahan Raja Besar Kisra yang bernama Yazarjid, maka Kisra pun menghimpun sekalian panglimanya dan kepala-kepala tenteranya dengan jumlah 120,000 tentera untuk menghadapi tentera Islam sebagai benteng terakhir negara Parsi. Hal ini sudah diketahui oleh Sayyidina Umar. Maka ia pun menghimpunkan orang besar Arab dan panglima-panglima yang berkuda dan ahli-ahli pidato. Tuan-tuan, ahli pidato pun penting di dalam peperangan. Ketika orang sedang perang, mereka berpidato bagi semangat berperang. Termasuklah dikumpulkan tukang-tukang syair. Dalam nak pergi perang tu, syair semangat. Bukan syair yang lemah-lemah semangat tak ada ni tuan-tuan. Bukan. Syair yang hebat-hebat. Wahai pejuang Islam, bangunlah, bangunlah. Oh macam tu pula. Bukan macam kita ni di bawah bulan purnama. Hentikanlah, itu syair apa? Kendor habis tuan-tuan. Tengah semangat dengar syair itu tunduk. Tapi buat macam mana orang sekarang minat jenis itu? Lagu semua lembek-lembek. Semua lagu sekarang lembek-lembek, mana ada semangat dah? Lemah tuan-tuan, lemah. Adakah perasaan cinta? Iya